أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah kembali bertemu dalam rancangan Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Alhamdulillah. Adik-adik apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah pun sudah tak sedar dah hujung Ramadan dah. Ini dah 28 Ramadan. Hujung kan? Esok 29 betul habis. Kita nak raya dah. Okey. Jangan ingat raya ya. Puasa ada lagi. Okey. Baik, semalam kita cerita pasal apa? Kaum Sabak. Kaum Sabak dengan banjir. Ingat tak? Arim. Banjir Arim, ingat? Okey, hari ini kita tak nak cerita. Kita nak cerita satu peristiwa yang lebih dahsyat. Kiamat. Lebih hebat, iaitu tentang hari kebangkitan ataupun Yaumul Ba'ts ataupun hari kiamat, Yaumul Qiyamah. Tapi kita nak baca dulu satu surah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang peristiwa kiamat. Jadi sama-sama kita hayati, mudah-mudahan Allah memberikan tambahkan keimanan kita tentang akan berlakunya hari kiamat nanti. Kita nak dengar bacaan adik-adik kita. Nadia, sedia? Okey, silakan kita mulakan surah Al-Qiyamah ayat yang pertama. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirin 'ala an nusawwiya bananah. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ولا تحرك به لا تحرك به لسانك لتجعل به Sekali lagi, لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih adik Nadia. Okey, teruskan dengan adik Hadi. Okey, silakan Hadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني
كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih pada adik-adik dan juga Adik Nadia. InsyaAllah kita nak berkongsi tentang cerita Hari Kebangkitan. Memang kita tak boleh nak bayangkan sebab satu peristiwa yang satu termasuk dalam umur al-ghaibiyat atau umur sam'iyat, benda yang ghaib atau benda yang kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah menceritakan kepada kita yang kita kena ambil perhatian. Mudah-mudahan kita dapat iktibar. InsyaAllah semuanya selepas ini berehat seketika kembali dalam Kalamullah. Tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Lalu berbunyi sangkakala membelah langit, gegak gempita masing-masing berlindung diri. Ibu kehilangan anak di kandungan, bintang yang di langit pun berguguran. Kala itu taubatmu tidak berguna lagi. Allahu Akbar. Itulah gambaran hari kiamat. Kembali bertemu dalam rancangan Kalamullah. Tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Sebuah nasyid yang tahu lagu tadi, Kumpulan Raihan, lama dah. Mungkin penonton di rumah tahu lagu tu. Sangat tersentuh kalau kita hayatinya. Memang digambarkan keadaan kiamat begitu. Okey? Jadi satu peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala simpankan kepada kita. Pernah berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril alaihi salam untuk mengajarkan agama. Bila Jibril datang dalam rupa bentuk manusia, datang menjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril tanya, antaranya tanya tentang iman, tentang Islam, dan Nabi tanya, mata taqumus saah, bila berlaku kiamat? Bila berlaku kiamat, apa jawab Nabi? Nabi tak tahu. Nabi kata, adakah yang ditanya ni lebih tahu daripada yang tanya? Nabi tidak tahu. Lalu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Nabi SAW sebutkan, ditanyakan pula, malaikat Jibril tanya, wa ma asyratuha, apa syarat-syaratnya? Apa dia punya tanda-tanda yang berlakunya kiamat? Jadi Nabi bagi tahu dan sebagainya. Jadi kita nak cerita ini tentang akan datang hari kebangkitan ini. Cumanya kita sebagai orang Islam, sejauh mana keyakinan kita? Saya pasti kalau kita semua orang Islam yakin ataupun kita beriman tentang hari kiamat, akan ada yang berani buat jahat. Sebab apa bukti akan berlaku kiamat? Kita akan mati dulu, betul? Betul tak? Betul. Semua kita akan mati. Siapa yang kat sini kata dia tak akan mati? Siapa boleh jamin? Tak ada yang boleh jamin. Malah, Ustaz, ya. apa yang akan terjadi sebelum kiamat? Apa akan jadi sebelum kiamat? Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Muslim, apa kata Nabi? Lan taqumus saa'ah hatta tarawna qablaha 10 ayat. Nabi kata akan kita tengok sebelum kiamat berlakunya kiamat ini 10 tanda. Tanda-tanda kiamat besar. Dia ada tanda kecil. Tanda kecil dah banyak berlaku sekarang kan. Sekarang ni kita nak tengok tanda besar. Bila datang satu tanda tu, dia akan berturut-turut sampai berlakunya kiamat. Okey? Apa Nabi kata? Ad-dukhan, asap. Akan keluar asap nanti. Kemudian wad-dajjal, akan datang dajjal. Satu makhluk yang Allah beri kita kekuatan untuk menguji iman kita. Okey? Wad-dabbah, atau binatang yang akan keluar daripada bumi. Binatang tu akan pergi kepada orang beriman, dia akan tulis dekat kita, dia tulis mukmin. Dia pergi kepada orang kafir, dia tulis kafir. Bahkan disebut dalam hadis, ada orang kafir tu lari sebab nak takut pada binatang tadi yang keluar pada bumi ini, dia semayang. Binatang tu pergi ke belakang, dia kata, sekarang baru nak semayang? Dia tak kata begitulah. Dan dia menghina, dia meletakkan tanda kafir. Jadi itu dabbatul ard. Kemudian wa tulu'isy syamsi min maghribiha, kan keluar matahari daripada terbit matahari daripada barat. Sekarang keluar pada mana? Timur. Okey? Timur. Satu hari keluar pada barat, ambil engkau. Jadi tak diterima taubat lagi. Kemudian wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tidak mati seperti dakwaan Nasrani Kristian mendakwa bahawa Nabi Isa disalib. Tidak. Allah kata Nabi Isa diangkat ke langit. Dia akan turun nanti pada hari kiamat untuk membunuh Dajjal. Okey? Jadi dan juga Ya'juj Ma'juj yang kita dah cerita sebelum ni. Kemudian Nabi kata akan berlaku gerhana, 3 gerhana, 1 gerhana di timur, 1 gerhana di barat dan gerhana di Jazirah Arab, di tanah Arab. Kemudian dah sekali api yang keluar daripada Yaman yang menghalau manusia untuk ke mahsyar. Subhanallah. Jadi berlaku tu kita akan berlaku kiamat. Apa dia?
Tiupan sangkakala tu macam mana Ustaz? Apa dia? Tiupan sangkakala tu macam Tiupan mana? sangkakala. Baik, Allah ceritakan dalam Al-Quran akan berlaku kiamat nanti. Okey, dalam surah Kiamah ni pun kita boleh baca macam mana jadinya kiamat, dan juga disebutkan dalam surah lain sebagai contoh surah Az-Zumar. Allah kata wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Allah kata dah akan ditiupkan sangkakala ni, satu tiupan yang sangat dahsyat, sehingga fasa'iqa man fis sama, hancurlah langit dan juga bumi. Gugur bintang, bulan, semua gugur ni. Semua dilipat macam digulung-gulung, bergegar dan sebagainya. Kan maka sampai ada kata apa, sampai gugurnya ibu yang mengandung, gugurnya anak, sampai orang di situ apa, wataranna sasukara wa ma hum bisukara, seolah kita ni dalam keadaan mabuk, kan, padahal kita tak mabuk, tetapi nak bagi tahu dahsyatnya hari kebangkitan. Jadi Allah kata semua akan mati. Bila ditiupkan sangkakala yang pertama, semua akan mati kecuali illa man syaa Allah. Macam mana tiupan sangkakala tu? Ulama kata bentuk tiupan, siapa tiup sangkakala? Malaikat Israfil. Okey, bentuk dia seolah macam tanduk dan seolah macam trompet. Ditiuplah, tapi tak tahu bunyi macam mana. Bunyi yang sangat dahsyat sehingga memusnahkan alam semesta. Semua akan mati, Allah kata, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Jadi ulama berselisih pendapat siapa yang tak mati tu. Adakah malaikat yang tiup tu mati atau tidak? Jadi ada antaranya mengatakan malaikat Jibril, Israfil, Israel tidak mati kerana mereka dikekalkan. Ada yang mengatakan bahawa orang yang mati syahid, mereka kan dah mati. Jadi ulama mengatakan siapa yang belum merasai kematian, mereka yang akan mati. Itu pendapat ulama. Tak apa, wallahu alam, kita tidak tahu kerana Allah sebut illa man syaa Allah. Allah yang kehendaki, kan. Tapi yang penting kita kena tahu, kemudian bila kita mati semua tu, Allah akan tiup sekali lagi, malaikat Israfil akan tiup sekali lagi, wa nufikha fi thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Apa kata Allah? Akan ditiupkan sekali lagi, one more time, sekali lagi. Ditiupkan fa idahum qiyamun yanzurun. Semua akan dibangunkan daripada kubur masing-masing. Nampak? Orang yang mati daripada zaman Nabi Adam dulu, orang yang mati pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang mati esok, orang yang mati akan datang, semuanya lepas bila berlaku kiamat, kita akan dibangunkan kembali untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Faham? Jelas Okey. Jadi nak cerita kat situ bahawa satu kedahsyatan yang sangat hebat yang tak boleh gambarkan, tetapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita, ya. Bila hari kiamat akan berlaku? Bila? Nak bila? Tak. Aduh, kata 2012 tak jadi pun. Kan? Kan ni kiamat ni adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sendiri pun tidak tahu. Tetapi apa kata Nabi? Bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutuskan dengan hari kiamat seperti ini. Lepas itu pada zaman Nabi, itu tanda kecil Nabi kiamat. Tanda kecil hari kiamat Nabi diutuskan. Nabi kata kiamat dengan aku diutuskan ni macam ni je. Sekarang ni maksudnya kita makin dekat dengan kiamat. Cuma bila nak berlaku, Nabi kata hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Fiha taqumus sa'ah. Pada hari Jumaat tu akan berlaku kiamat. Cuma bila kita tidak tahu. Tunggulah. Maksudnya orang sedang mengkaji pelbagainya, tetapi semua itu masuk dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberitakan kepada kita hanyalah syarat-syarat ataupun tanda-tanda akan berlakunya hari kiamat yang kita kena ambil iktibar dan kita kena ambil pengajaran. Kita kena bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Satu pengajaran untuk kita sebagai orang yang beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan apa saja. Apa saja Allah boleh jadikan, betul? Kan, Allah boleh ghaibkan. Kalau gitu kita tengok Allah boleh bagi Ashabul Kahfi sebagai contoh, tidur dalam masa 300 tahun, bangun-bangun rasa macam satu malam saja. Allah boleh jadikan ketika zaman Nabi Sulaiman, Allah boleh gerakkan istana singgahsana Ratu Balqis yang jauhnya berbulan-bulan datang dalam sekelip mata saja di istana Sulaiman. Allah boleh buat. Tidak mustahil. Allah kata idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah kata jadi masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah nak jadi, apa yang Allah nak tidak jadi. Itu kita boleh katakan sebagai misteri yang mana Allah nak tunjukkan kepada kita, jangan kamu ego kerana Allah SWT berkuasa lakukan apa saja. Okey? Boleh faham? Dan ini salah satu cerita yang akan berlaku yang kita tak nampak. Okey? Kalau kita beriman dengan kematian,
yang mana Allah SWT boleh matikan kita, kita juga kena beriman yang Allah SWT akan hidupkan kita. Allah kata, adakah Allah tidak mampu untuk menghidupkan? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Allah berkuasa untuk melakukan sesuatu. Siapa yang menghidupkan tulang? Allah yang berkuasa menghidupkan kita selepas kita mati. Jadi itu gambaran yang Allah SWT berikan bahawa kekuasaan Allah untuk menghidupkan kita hari kiamat. Yang pasti hari kiamat satu hari yang misteri dan satu hari yang Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang satu peristiwa yang sangat dahsyat digambarkan dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran, kajilah, kita tahu tentang hari kiamat supaya kita ni bersedia untuk menghadapi mati. Okey? InsyaAllah, wallahu a'lam. Itu sekadar renungan untuk kita bersama. Jangan lupa untuk like Facebook Kalamullah TV3. Terima kasih kepada adik Nadia dan juga adik Hadi. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan menonton Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi.